So, kuliah subuh kita Ustaz Yohanes bin Miswan, insyaAllah. Yang kedua ialah saya ingin maklumkan pada minggu hadapan kita ada dua aktiviti lah yang besar di surau ini, insyaAllah. Saya minta izin ya. Iaitu pada 18 hari bulan Julai ataupun 18 bulan 7 minggu depan hari Selasa, kita insyaAllah umat Islam akan menyambut Ma'al Hijrah. Ya, 18 bulan hari Selasa malam tu ialah 1 Muharram. Jadi sebagaimana tradisinya di surau ni, insyaAllah kita akan baca doa akhir tahun sebelum maghrib pada 18 hari bulan tu. Dan sejurus selepas solat maghrib kita akan baca doa awal tahun. Sebelum doa akhir tahun, selepas tu doa awal tahun. Kemudian pada malam itu kita akan mengadakan majlis membaca Yasin lah. Majlis membaca Yasin, lepas tu doa, tahlil dan doa dan solat isyak berjamaah. InsyaAllah kita ada sedikit jamuan pada malam itu. Kemudian hari berikutnya iaitu pada 19 hari bulan 7 ni, bagaimana yang telah diwar-warkan, saya dimaklumkan perkara ini telah diwar-warkan seluruh negeri. Ada orang cakap lah kan, tapi dia tak tahu betul ke tidak kan. Kita akan mengadakan di surau ini. Di surau ini akan diadakan karnival ataupun sambutan Ma'al Hijrah peringkat Kampung Balik Raja. Nama majlisnya ialah Karnival Ma'al Hijrah dan Balik Raja Berselawat. Sebagaimana ada dalam poster yang diwar-warkan, yang diedarkan tu lah. Saya pasti tuan-tuan pun dah dapatkannya dalam WhatsApp. Jadi sepanjang hari itu bermula daripada 8.30 pagi sampai pukul 9.30 malam, insyaAllah ada aktiviti yang berlangsung di tapak surau ni dan di dalam surau ni. Jadi untuk nak tahu tu kena rujuklah pada poster tu, apa aktiviti yang berlangsung di sini. Cuma saya nak sebut untuk bahagian kita ni, jawatankuasa surau kita ni, kita diberi tanggungjawab untuk uruskan ceramah pada malam tu. Pada malam itu sebelum solat maghrib ataupun sebelum azan maghrib, kita akan berselawat. Berselawat yang akan dipimpin oleh pelajar-pelajar Mahat Tahfiz Ustaz Isa. Nama Mahat dia lupa. Saya selalu lupa, saya ingat. Jadi itulah yang saya nak tahu. Jadi insyaAllah kita datang awal sekitar 6.30 ataupun sebelum pukul 7 lah. InsyaAllah kita sama-sama berselawat dengan pelajar-pelajar Mahat Tahfiz. Selepas solat maghrib kita ada ceramah oleh Ustaz Asri daripada Pejabat Agama Muar. Ustaz Asri kan? Ustaz Asri daripada Pejabat Agama Muar. Dan selepas habis ceramah Ma'al Hijrah tu, kita solat isyak berjamaah dan ada jamuan lah disediakan, insyaAllah. Sehubungan itu, saya menyerulah kepada para muslimin dan muslimat untuk mengulurkan derma sumbangan seikhlas mungkin untuk menjayakan program pada hari tersebut, khususnya pengurusan surau, pengurusan surau ini. Bukan saja untuk majlis ini, bukan saja untuk aktiviti yang saya sebut ini, tetapi untuk setiap aktiviti yang kita akan laksanakan, insyaAllah. Dan sekarang ni kuliah-kuliah agama kita dah mula rancak semula, insyaAllah akan berterusan. Jadi kita mohon kerjasama, bantuan dan sumbangan ikhlas daripada para jemaah dan juga para karya Balik Raja khususnya dan seluruh daerah hamnya, insyaAllah. Jadi itu saja maklumat dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sudah disampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب يسر ولا تعسر واتمم بالخير أما بعد رضينا بالله ربا kami redha Allah sebagai Tuhan kami wabil Islam dina kami redha Islam itu agama kami wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah kami redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul kami. Bahagia Tuan Musi dan juga Ahli Kuasa Surau Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Haji, Puan Najah, Tuan-tuan guru, para asatizah, ayah, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah dan inayahnya hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan Allah taala, masih lagi diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih lagi diberikan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama hadir di rumah Allah taala ini. Ya, untuk kita sama-sama juga menunaikan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat maghrib berjamaah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini kehidupan kita masih lagi dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Allah taala hadirkan diri kita pada malam ini dalam majlis ilmu, tidak lain tidak bukan untuk mencari mardhatillah taala, redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini, dengan pengorbanan kita ini, dengan mujahadah kita ini, Allah taala akan bagi ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah juga mudah-mudahan ini menjadi amal-amal saleh kita yang menjadikan asbab untuk Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah. Alhamdulillah, ketemu lagi kita malam ini dalam perkongsian ilmu kita, dalam membincangkan tahsinul ibadah, bicarakan tentang indahnya salat berjamaah. Tuan-tuan, sedikit keberkatan majlis ilmu kita malam ini, kita mulakan dengan bacaan ilmu kita, mudah-mudahan ada keberkatan insyaAllah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah malam ini kita menyambung lagi tentang membincangkan tentang makmum, muwafiq dan juga masbuk. Sambungan yang dulu berkenaan tentang perbincangan kita mengenai yang kadang-kadang kita lalui perkara ini, iaitu apa yang dikatakan makmum, muwafiq dan juga makmum masbuk. Kita bincangkan apakah pengertian muwafiq dan juga masbuk, sedikit hukum tentang masbuk. Dan bagaimana satu orang kita dah bincangkan dulu, kalaulah kita ni jadi makmum masbuk, imam sedang berdiri, apakah pandangan-pandangan para ulama tentang perkara itu. Ya, kita menyambung malam ini keuzuran yang dimaafkan kepada para jemaah, para makmum yang masbuk ini. Kita lihat pandangan para ulama, keuzuran yang dimaafkan. Apakah yang dikata keuzuran yang dimaafkan? Ya, kalau kita lihat daripada pengarang kitab Sabilul Muqtadin, dia menyebut halaman yang 36 dikatakan apa? Jika mana satu orang makmum itu terkemudian daripada imam disebabkan uzur.
Uzur ni bagaimana? Bukan uzur sakit lah, uzur dalam berjamaah. Disebut oleh pengarang kitab Sabilal Muhtadin, jika mana satu orang makmum itu terkemudian, terlambat daripada imam disebabkan uzur. Seperti mana? Pertamanya lambat daripada imam, seperti makmum ini lambat bacaannya. Lambat bacaan yang wajib. Apa dia? Suratul Fatihah. Dia lambat baca. Ialah maksudnya mungkin dari segi bacaan dia lambat. Ialah orang tua barangkali mungkin kepayahan untuk baca dengan laju sedikit, dia lambat. Kerana apa? Ada di sana mungkin dia nak kerana ada di situ was-was, ataupun dia terlalu khusyuk baca suratul Fatihah. Ni pertamanya. Jika satu orang makmum yang lambat daripada imam, seperti lambat bacaannya yang wajib baca Fatihah. Dan yang kedua apa dia? Makmum yang muwafiq ini dia membaca doa iftitah dan ta'awuz sebelum suratul Fatihah. Sehingga mana dia nak baca suratul Fatihah, imam pun rukuk. Imam pun rukuk ataupun hampir kepada rukuk, dia masih lagi baca suratul Fatihah. Kita dah bincang awal dulu. Bagaimana satu orang makmum ini bila mana baca doa iftitah dan juga ta'awuz, maka wajib dia baca suratul Fatihah sampai habis. Dan juga bila mana antaranya juga sebab-sebab dia ni termasuk golongan makmum yang uzur. Tatkala dia baca, imam sudah rukuk sedangkan makmum masih lagi berdiri untuk baca suratul Fatihah. Apa lagi disebut para ulama? Makmum syak ataupun muskil, sama ada dia sudah baca surah Fatihah ataupun tidak. Dia syak ataupun muskil. Ni contoh dia jadi makmum, kita ni dah baca surah Fatihah ataupun tak, dia syak, berlega-lega dalam fikiran dia, maka dia baca balik suratul Fatihah tadi. Apa lagi disebut? Makmum teringat dia telah meninggal suratul Fatihah, mana dia rokok, tiba-tiba dia lupa baca Fatihah tadi, dia kembali untuk baca qiyam untuk baca suratul Fatihah. Ataupun imam ni terlalu cepat baca surah Al-Fatihah, dia baca cepat dan terus rukuk tanpa dia baca surah. Biasa kita makmum ini, imam akan baca surah selepas Fatihah, tetapi imam tu baca cepat dan terus rukuk tanpa baca surah. Dan sebelum masa itu makmum belum selesai baca surah Fatihah. Sekalipun bacaannya tidak khusyuk ataupun tidak cepat. Maka dalam semua keadaan ini ada 6 perkara. Bila ini berlaku, lambat bacaan yang wajib, makmum dia baca iftitah, baca ta'awuz, makmum sedang ikut, masuk di solat, imam pun rukuk, sedangkan makmum masih lagi berdiri baca Fatihah, makmum syak ataupun muskil, makmum teringat dia tertinggal Fatihah, dia kembali semula, dan imam terlalu cepat baca surah Fatihah, terus rukuk. Bila mana 3 perkara ni ada, maka disebut para ulama, tuan-tuan ya, kesemua tadi keadaan yang merupakan termasuk dalam keuzuran yang dimaafkan. Boleh lambat daripada perbuatan imam tadi. Maknanya dia termasuk keuzuran yang dimaafkan, tak ada masalah, boleh. Jika makmum terkemudian daripada imam sebelumnya berlalu 3 rukun fi'li yang panjang, salah satu arkani maqsudah. 3 rukun yang panjang apa dia? Kita dah bincang dulu. 3 rukun yang panjang apa dia? Lupa. Rukuk tidak termasuk. Rukuk, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Ni 3 rukun fi'li yang panjang. Makna kata dia boleh baca teruslah walaupun dia tertinggal oleh imam, bacalah Fatihah tadi sampai kira-kira imam sujud yang kedua. Make sure kena settle. Makna kata kita baca Fatihah tadi, tuan-tuan, kalau ini yang berlaku, keadaan ini yang berlaku, maka kita jangan jangan terkejut ke macam jangan panik gitu, jangan panik, relax, tenang-tenang. Bacalah surah Fatihah sampai habis. Kerana apa? 3 rukun fi'li yang panjang tu, panjang masa dia. Imam rukuk, kita baca lagi. Imam i'tidal, kita baca lagi. Tak termasuk i'tidal ni. Imam terus kembali untuk sujud, kita masih lagi baca. Imam duduk antara 2 sujud, kita baca lagi. Okey, imam sujud yang kedua ni, pastikan kita settle baca Fatihah kita.
Jangan sampai imam bangun daripada sujud yang kedua ni kita masih belum settle lagi surah Al-Fatihah. Maknanya kata imam sujud ni kita dah rukuk dah habis dah rukuk dah. Allahu Akbar. Okey, settle. Dapatlah. Tetapi kalau kita bincangkan mungkin belum dah kita bincangkan dulu. Bila mana imam bangkit daripada sujud dan kita belum settle baca Fatihah. Apa respon kita tuan-tuan agak-agak? Tak batal jangan kata batal pula. Makna kata tadi yang rakaat yang kita baca, yang rakaat pertama yang kita tadi tidak dikira. Mana kita qiyam lah. Kita qiyam sambil tunggu imam naik daripada sujud. Boleh faham? Boleh imagine tuan-tuan ya? Mana imam sujud tadi kita tak mungkin lambat ni baca kita ni mungkin lambat. Tak habis-habis imam kita baca sampailah imam bangkit daripada sujud terus ke rakaat yang kedua contohnya. Dan kita ni bila mana imam bangkit daripada sujud tadi, pastikan kita jangan rukuk. Tak boleh rukuk. Mana kata kita tunggulah imam di qiyam tu, tempat qiyam tadi. Tunggu imam naik, kita tunggulah imam tadi. Maknanya, imam rakaat yang kedua, kita ni rakaat pertama, tu simple je, sifir je. Maknanya kita kurang satu rakaat lagi. Maknanya nanti ujung nanti imam bagi salam, kita tawaklah satu rakaat. Kenapa kita dah melepasi 3 rukun fi'li yang panjang. Sebab itu kena perhatian, maknanya sebelum imam bangkit pada sujud yang kedua, kita kena rukuk lah untuk mendapatkan rakaat itu. Dia bukan sampai batal. Batalnya bagaimana? Imam bangkit daripada sujud, kita rukuk. Yang itu batal. Imam bangkit sujud yang kedua tu, Allahu Akbar naik Allah, kita pun rukuk. Batal. Itu. Itu tak boleh. Jangan rukuk lah. Maknanya kata kita teruslah tunggu imam di atas. Tu. Rukun yang pendek tidak dikira. Seperti mana iktidal, duduk antara dua sujud tidak dikira. Panjang tu. Kalau ikutkan panjang. Maknanya kata rukuk, kita tengah baca, imam rukuk, imam naik iktidal, imam sujud, baca sujud, imam duduk, imam sujud lagi. Lama panjang tu. Maka sempatlah kita baca surah Al-Fatihah. Dan apabila makmum selesai baca surah Al-Fatihah, imam berada pada sujud yang kedua, makmum hendaklah rukuk dan melakukan perbuatan solat mengikut tertib. Maknanya rukuk, iktidal, sujud, duduk, sujud lagi. Kerana apa? 3 rukun yang panjang masih belum berlalu daripada dia. Faham tuan-tuan ya? Maknanya kata dalam tempoh tadi kita boleh rukuk lah. Rukuk. Boleh, no problem. Namun, jika makmum terkemudian daripada imam melebihi 3 rukun yang panjang, seperti mana imam berdiri menuju ke rakaat yang kedua atau duduk tahiyat awal, sedangkan makmum masih belum selesai baca surah Al-Fatihah. Tadi saya cakap ni perbincangan dia. Ada 2 keadaan dinyatakan para ulama. Pertama, makmum boleh niat mufaraqah. Maka dia tak bersama dengan imam dan selesaikan solat dia sendiri. Pertama. Yang kedua, dia meninggalkan bacaan dia tadi, terus perbuatan dia tadi sama dengan imam pada ketika sama ada imam berdiri atau duduk tahiyat. Maknanya ditinggalkan bacaan dia. Tadi kalau dia berdiri, jadi kalau dia sedang diri, imam naik untuk rakaat yang kedua, maka dia tinggalkan bacaan dia, tunggu imam tadilah. Okey. Tetapi bagaimana kalau imam ketika itu pada rakaat yang kedua dia sujud dan dia duduk tahiyat awal. Boleh imagine tuan-tuan ya. Jadi makmum ni macam mana? Dia kata makmum hendaklah ikut imam waktu itu. Tak ada sujud, tak ada rukuk, tak ada apa, terus duduk untuk tahiyat awal. Simple je. Simple, kena ikut. Dan selepas beri salam tambah 1 rakaat. Simple je. Maka dua pandangan ini, nak mufaraqah ataupun nak ikut imam. Kalau mufaraqah tak adalah fadilat berjamaah. Afdalnya ikut imam, dapat fadilat berjamaah. Dan ini ulama sebut, dan inilah pilihan yang diberikan kepada makmum muwafiq, iaitu makmum yang sempat berdiri bersama dengan imam yang dapat masa cukup untuk melakukan bacaan pasal. Ini antaranya. Maka bolehlah kita pilih. Tapi saya lebih cenderung kita follow imam. Kerana apa? Dapatlah fadilat berjamaah. Tu. Inilah antara yang
perbahasan yang kita kena faham antaranya. Jangan kita, ada orang dia rukuk tak ikut. Signalnya imam sebelum bangkit daripada sujud yang kedua. Okey. Dikatakan kepada imam, adakah pada ketika itu imam ini harus memanjangkan sujudnya? Ni. Dia melihat adalah jemaah dia tu yang lambat, diintai-intai, jeling-jeling, maka ekor mata dia nampaklah mungkin jemaah dia belum sujud, belum rukuk, belum apa. Mungkin dia tahu, oh jemaah aku ni yang regular ni dia mungkin bacanya lambat. Kan dia kata, adakah makmum ini sunat ataupun boleh memanjangkan sujud dia? Sama ada sujud pertama ataupun sujud yang kedua. Biasa sujud yang kedua. Maka dijawab oleh ulama, antaranya pengarang kitab I'anah At-Talibin menghuraikan masalah ini. Dia kata apa? Dan begitu juga dalam sujud yang kedua, iaitu imam sunat menunggu dalam sujud yang kedua agar muwafiq tadi, imam yang muwafiq atau yang dihukum seperti muwafiq, yang tertinggal tadi dapat menyempurnakan bacaan Fatihahnya demi menolong baginya mendapatkan rakaat. Makna kata imam tadi kena bantu lama gitulah keadaannya. Sunat untuk menunggu para jemaah pada waktu sujud. Kenapa? Memberilah peluang supaya jemaah tadi dapat rukuk. Itu. Dan dapatlah rakaat itu. Ini. Makna kata begitulah. Dan dinyatakan juga pengarang kitab I'anah At-Talibin mengatakan, dan dikira baginya baca surah Al-Fatihah yang dibaca di dalam masalah pertama tadi, maka imam dapat, makmum tadi dapatlah. Ini dia sebut di antara perbahasan. Maka sunat untuk kita kalau jadi imam, maka menantikanlah jemaah kita. Ini yang terbaik je lah. Alas. Seterusnya, imam sedang rukuk, kita ni menjadi makmum. Bagaimana halnya? Ini bab yang lain lah. Tadi bab tadi dah settle. Tadi yang kita bincang ni sambungan daripada keadaan makmum untuk dapatkan imam ketika mana imam sedang berdiri. Maka dapatlah berjemaah tadi kalau ikut dia punya susunan oleh para ulama. Dan bagaimana kalau kita mendapatkan jemaah tadi ketika mana imam sedang rukuk? Biasa gitu. Kadang-kadang kita lambat datang, imam dah rukuk, kita nak join jemaah dengan dia. Lihat. Pengarang kitab Al-Majmu' menyatakan berkata, sekiranya dia ini makmum masbuk mendapati imam sedang rukuk, maka dia hendaklah terus mengangkat takbiratul ihram dalam keadaan berdiri tegak, kemudian dia bertakbir intiqalat untuk rukuk dan bersama dengan imam. Ini biasa kena faham. Kita dah bincangkan dah ulang-ulang dulu mungkin. Bila mana kita jadi masbuk, kita masuk, imam sedang rukuk, Allahu Akbar rukuk, kita pun lambat mungkin. Kita pun takbir Ratul Ihram, Allahu Akbar, berdiri tegak, make sure kena berdiri tegak. Allahu Akbar, tinggalkan segala bacaan pada qiyam tadi dan terus intiqalal untuk rukuk. Allahu Akbar. Tinggalkan bacaan Fatihahnya ke, ta'awuznya ke, iftitahnya ke, apa sajanya tinggalkan dan teruslah rukuk. Allahu Akbar intiqalat. Takbir intiqal. Untuk rukuk dan berada bersama dengan imam sekadar tamak-ninah, kena ada tamak-ninah. Kita bincang dulu, makna kalau selisih pun tak dapat, apatah lagi kalau imam telah mengangkat kepalanya pun tak dapat. Maka itu. Dan sekiranya sebahagian takbiratul ihram dilafazkan ketika mana keadaannya yang tidak berdiri tegak. Ada orang dia sangkingnya nak dapatkan tadi berjemaah dengan imam pada rakaat pertama, tetapi dia lupa, dia ni sebelum takbiratul ihram dia masih lagi bergerak dan belum diri dengan tegak sampai di saf itu, maka solat fardunya itu tidak terlaksana tanpa sebarang perselisihan para ulama mazhab. Makna kata tak boleh. Makna kata dia sampai dekat saf tadi dia mesti berdiri tegak. Berdiri tegak sekarang tamak ninah ni berdiri tegak dan Allahu Akbar. Ini. Begitu juga dalam solat sunat, tidak dikira. Ini pendapat yang paling sahih. Tidak dikira solat. Makna kata, kita lambat ini, kita diri dekat saf tadi, mana diri dengan betul, dah tegak, barulah kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Lepas itu barulah kita rukuk. Allahu Akbar. Sebagaimana kita belum berdiri dengan tegak, kita takbiratul ihram, maka sepakat para ulama mazhab
solat tadi tidak sah. Tidak terlaksana. Solat fardunya tidak terlaksana. Bila mana solat fardu ni tuan-tuan, wajib, kata orang itu dia mampu berdiri, makna kena berdiri. Tapi bila mana dia tak beri dengan sempurna, maka tidak terlaksana kefarduan solat ni tadi. Ni. Dan inilah pendapat yang paling sahih. Dan dia berkata lagi, pengarang kitab Al-Majmu', dan apabila dia, si masbuk tadi, makmum masbuk telah mengangkat takbiratul ihram, maka dia perlu baca suratul Fatihah. Contoh, dia kata bahkan segera rukuk sambil bertakbir intiqalat. Kalau tidak sempat, ditinggalkan segalanya. Tapi yang pandangan yang sepakat ulama, ditinggalkan baca dan terus ikut imam sedang rukuk. Ini disebut oleh pengarang kitab Al-Majmu'. Inilah antaranya. Bahkan tuan-tuan bukan sekadar sujud, tadi kita bincang pada awal tadi, saya lupa nak tambah sikit. Bukan sekadar imam tunggu waktu sujud, bahkan waktu rukuk pun sunat untuk imam menantikan jemaah. Rukuk, tunggulah sedikit, bagilah masa kepada para jemaah ini, dia dapat rakaat bersama dengan kita. Sunat, antara tempat-tempat yang sunat makmum menunggu untuk para jemaah, antaranya rukuk dan juga tempat membaca tahiyat akhir, tasyahud akhir, baca tahiyat akhir tadi. Maka disitulah tempat sunat untuk imam membaca, tunggu pada para jemaah. Kerana apa? Pertamanya, yang rukuk tadi supaya makmum dapat solat berjemaah pada rakaat yang pertama. Adapun pada tahiyat akhir, supaya para jemaah makmum dapat fadilat berjamaah. Dan begitu juga kalau imam satu orang membaca khutbah. Dia boleh menunggu orang yang baru masuk untuk tunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Kita baca khutbah, tiba-tiba ada satu orang jemaah datang ke masjid dan kita ni sikit lagi nak habis ni. Maka tunggu sedikit, lamakan sedikit, dia dirikan solat tahiyatul masjid, kita tunggulah dia settle dulu, barulah kita habis baca khutbah. Itu yang lebih baik. Sekira-kiranya solat tahiyatul masjid yang paling ringkas lah. Dan kita ni bila lambat, janganlah baca surah yang panjang-panjang pula tahiyatul masjid tu. Kan? Imam tunggu kita ni, kita lama je. Kan? Itu juga imam tengah rukuk ni, dia sibuk nak betul-betulkan baju dia, apa. Tak payah. Tinggalkanlah. Duduk diri, Allahu Akbar, dah. Terus rukuk, Allahu Akbar. Tak payah nak tunggu-tunggu nak apa-apa lagi, betul-betul songkok ke apa, kain-kain ni, tak payah. Kan ada orang gitu. Imam, kalau gitu imam tinggalkan je lah. Rukuk, bangkit je rukuk. Sami Allah wa hamdah. Oh, tunggu dia ni kan. Dia buat lama-lama pula. Kan? Tak payah. Kan? Datang dua orang syok berbual lagi berbual lagi pula. Tak payah. Kan? Tinggalkan. Maka boleh, imam boleh sunat tunggu waktu rukuk tadi. Supaya dapat jemaah dapat rakaat. Sekiranya makmum mendapati imam melakukan rukun-rukun yang lain, dia perlu melakukan tamakninah terlebih dahulu sebelum menuju pada perlakuan yang imam sedang lakukan ni. Tadilah kita bincangkan. Dan Imam Nawawi menyatakan lagi mengatakan bahawa jika mana satu orang masbuk hanya mengucapkan sekali takbir Allahu Akbar, takbir ihram mungkin, yang dilakukan dengan sempurna ketika mana masih berdiri tegak pada kedua keadaan tadi, maka dia punya 4 keadaan. Sekiranya dia buat takbir dari Allahu Akbar, takbir tadi kalau diniatkan takbiratul ihram, maka solatnya sah. Sah solatnya. Yang kedua, jika mana takbir itu diniatkan sebagai takbir untuk rukuk, Allahu Akbar di rukuk. Ada orang Allahu Akbar tu di rukuk. Contoh, diniatkan sebagai takbir rukuk intiqalat, maka solatnya tidak sah. Adapun takbir itu diniatkan serentak, takbiratul ihram dan juga rukuk, Allahu Akbar di rukuk, sama diniatkan, pun tidak sah. Maupun solat sunat dan juga solat fardu. Tuan-tuan boleh faham maksud saya? Allahu Akbar diniatkan juga takbir intiqalat di rukuk, tak sah. Allahu Akbar takbiratul ihram, niatkan takbiratul ihram. Allahu Akbar yang kedua, takbir intiqalat. Tapi kalau dia Allahu Akbar terus di rukuk, maka tidak sah. Kalau dia niatkan sebagai takbir tatul ihram dan takbir intiqalat.
Sama-sama takbir dengan tidak berniat apa-apa takbir, maka solatnya tidak sah. Ni disebut. Ya, ditambah Imam Syirazi dan kita Al-Majmu', sekiranya masbuk tadi hanya dapat bersama dengan imam sekadar had rukuk. Ni hadis Nabi SAW disyarahkan oleh Imam Syirazi. Sekiranya masbuk tadi dapat bersama dengan imam sekadar rukuk serta tamakninah, maka dia dikirakan mendapat rakaat. Namun jika mana dia tidak mendapatinya ketika mana dengan rukuk dengan imam, dia tidak dapat rakaat, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka minal jum'ati raka'atan falyusalli ilaiha ukhra wa in adrakakum julusan salat zuhra arba'an. Ini dikiaskan pada solat Jumaat. Sesiapa yang mendapat satu rakaat dalam solat Jumaat, maka hendaklah dia menambah satu rakaat lagi. Dia punya ukuran dia ketika mana rukuk imam pada rakaat yang kedua. Dapat satu rakaat dengan imam tadi, maka dia tambah satu rakaat. Tetapi jika mana dia mendapati mereka sedang duduk pada rakaat yang kedua, dah bangkit pada rukuk, duduk pula tu, maka dia teruslah tambah top up lagi 4 rakaat solat zuhur. Ni dalam solat Jumaat kiasnya. Tuan-tuan fahamlah maksud gitu. Nak dapat rakaat mesti bersama dengan imam ketika mana rukuk, dapat rakaat. Adapun imam bangkit pada rukuk, tidak dapat rakaat. Walaupun syak sekalipun. Tak dapat. Di mana kena yakin kita dapat rakaat rukuk bersama dengan imam serta tamakninah. Sebab itu saya dah kongsikan dulu. Mungkin sekadar ulangan, kalau semain Jumaat ini, kalau si masbuk ni ramai mungkin, orang-orang yang lambat datang lambat masjid, dan orang yang mula-mula depan tu, masbuk juga, dia dapat rakaat bersama dengan imam. Ketika imam rukuk, dia dapat join lah rukuk. Yang kita ni lambat belum sampai di masjid, nampaklah sebagian orang dah sampai kat situ, kita ni mungkin orang yang belakang. Sampai kat masjid tadi, imam pun dah bangkit daripada rukuk. Samiallahu liman hamidah. Kita belum join lagi solat Jumaat tadi. Tuan-tuan, nak join ke nak macam mana? Agak-agak. Nak sembang Jumaat ni? Kalau join tak dapat solat Jumaat? Kan? Okay tuan-tuan, saya bagi tip senang je. Bila kita nampak depan kita dia masbuk kan, ada yang masbuk datang tadi dan dia dapat bersama dengan imam rukuk, kita ni tak dapat. Sampai-sampai imam dah sami Allahu liman hamidah. Tuan-tuan tenang je, relax. Kalau dapat Jumaat, tunggulah imam bagi salam. Imam bagi salam, sudah barang tentu imam masbuk tadi dia naik tak? Kan? Dia naik kan, yang masbuk tadi tu, yang kita depan kita ni, yang depan kita naik. Dan bila mana dia naik, kita pun istilaf dia lah jadi imam. Jadikan dia sebagai imam. Maknanya imam yang kedua daripada imam yang utama tadi. Kita pun belakang dia, istilaf dia, lantik dia sebagai imam. Jadilah masbuk kita ni. Jadi makmum tadi, imam tadi dapat rakaat yang pertama dan kita secara automatik dapat rakaat pertama kan. Syarat hadis ini, siapa-siapa dapat rakaat pertama dan solat Jumaat, maka kita dapatlah. Maknanya kata kita follow dia, masbuk, dia habis, kita bangun. Kita tambah satu rakaat, betul? Itu kaedah dia. Dan orang boleh follow kita sampai siapa-siapa boleh follow. Sampailah waktu asar nanti. Tuan-tuan boleh faham Boleh faham itu kaedah dia. Maknanya kata yang lambat tadi datang pun dia follow kita, lantik kita jadi imam. Kalau kita join awal tadi, top up 4 rakaat. Kalau imam tadi dah bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, dan kita tak dapat join dengan dia, tapi kita join waktu tahiyat akhir contoh. Kita top up 4 rakaat solat zuhur. Tapi kalau dapat solat Jumaat, tak apa, tunggu imam settle tadi, imam yang utama settle semayang, pasti masbuk tadi akan bangkit. Beri salam je akan bangkit. Betul Kita lantik dia jadi imam. Kita di masbuk si dia ni pula. Jadi masbuk si dia ni. Si imam tadi, makmum tadi, yang akhir tadi. Makna kata, dapatlah kita top up 1 rakaat semalam Jumaat. Boleh faham Haji? Tak ni kalau kita nampak dia tu, dia lambat pergi beli belakang kan? Kita nampak dia. Ya, kat dia. Ya? Boleh kalau kita minta jemaah yang dah settle tadi, kita pergi sikit lah. Tapi biasa yang akhir ni, yang masbuk ni biasa duduk saf yang akhir. Jarang saf yang kat depan. Kan? Yang kat depan semua jadi muafiq kan? Betul? Dia biasa yang belakang-belakang ni jadi masbuk. Jadi belakang-belakang ni kita boleh follow dia lah. Ya? Tak apa? Dapat?
Cuma tak samalah ganjarannya dapat solat jemaah. Boleh. Ditambahkan lagi dengan Imam dia kata dikatakan dalil yang lebih utama menunjukkan kebenaran dakwaan yang mengatakan dapat bersama imam sekadar hak rokok yang diharuskan. Ni ada sebahagian pandangan riwayat Imam Syafi'i dengan sanadnya dibawa oleh Abdullah Ibn Mas'ud masuk dalam masjid. Contohlah tuan-tuan dia masuk, imam ni sedang rukuk ni kat sini, sedang rukuk lah. Kita masuk pintu tadi, tak dan mungkin nak kejar imam, atau pintu ni masuk, imam rukuk, tak sempat nak pergi saf ni, takut imam dah bangkit. Boleh tak kita rukuk sembahyang kat situ? Boleh. Lepas tu kita ngesok pergi ke sini. Boleh. Tapi jarang amalan kita buat. Jarang. Orang kata pelik nanti. Tapi ni ada hadis Nabi. Sayyidina Abu Bakar ada buat. Ibnu Mas'ud ada buat. Dia masuk, imam dah rukuk. Kalau pergi kat saf ni, confirm imam naik nanti. Tak sempat dapat rakaat. Dia semayang di belakang ni masuk, dia rukuk di situ untuk dapatkan tumaninah bersama dengan imam rukuk. Lepas itu dia ngesut gerak-gerak ke depan. Gerak-gerak tiga kali perbuatan, tidak boleh digerak, tergerak lagi. Abu Bakar pernah buat. Ibnu Mas'ud pernah buat. Cuma Nabi sebut, dia kata, Imam Nabi kata lain kali jangan buat begini lagi. Ni. Tapi boleh sah. Tapi nak sembahyang kat sana tak nak ke depan pun sah juga berjemaah. Tapi makruh hukumnya. Sembahyang kat belakang kan? Sah sembahyangnya. Dalam satu bangunan sah. Tuan-tuan sembahyanglah kat belakang seorang-seorang. Imam kat sini sah. Makruh hukumnya. Bila makruh ada sikit dia punya penjelasan daripada para ulama dalam mazhab Syafi'iyah. Antaranya pengarang kitab I'anah Talibin. Apa-apa saja perkara yang makruh yang kita buat dalam solat berjamaah, dia akan menjadi pembatal peluput fadilat 27 darajat. Rugilah kita. Ada orang di sembahyang suka banyaklah perkara-perkara yang makruh tuan-tuan. Ni. Ni. Dan had rakaat yang dikira menyambung tadi perbahasan, dikatakan Imam Syafi'i dan juga para ulama mazhab berkata, jika masbuk mendapati imam sedang rukuk, lantas ditakbiratul ihram dalam keadaan berdiri dan kemudian rukuk, dapatlah rakaat tadi. Dan sekiranya makmum itu sempat sampai kepada had rukuk yang dikira, kira bagaimana had rukuk tadi? Sampai kedua-dua tangannya mencecah kedua-dua lututnya sebelum imam bangkit daripada rukuk, maka dikira mendapat rakaat. Walaupun dia rukuk tetapi belum sempat tangan ni sampai tempat lutut, imam dah bangkit, tak dikira rukuk. Jadi ukuran tumakninah macam mana tuan-tuan ya? Ukuran tumakninah yang kita boleh faham. Sebab itu Nabi SAW ajar kita setiap rukun tadi disertai dengan tasbih, bacaan tasbih. Ukurannya, satu orang kalau baca tasbih ini, itulah tumakninah. Ukurannya. Kalau kita duduk di tempat rukuk, contoh, rukun rukuk, kita baca tasbih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Bacaan tasbih tadi menyebabkan kita dapat tumakninah. Begitu juga sujudnya, begitu juga iktidal sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ukurannya tasbih itulah tumakninah. Ukurannya. Bagaimana nak kata tumakninah? Kamu baca tasbih tak? Baca. Itulah tumakninah. Itu. Makna kata tumakninah. Habis saya tak nak baca. Boleh tak nak baca? Rugilah kamu. Tetapi kamu kena duduk di situ sekira-kiranya berapa ukuran baca subhanallah tadi. Ukuran baca itulah tumakninah. Jadi Nabi ajar cukup sempurna. Satu orang nak dapat tumakninah ini, kalau kamu baca tasbih ini, confirm kamu dapat tumakninah. Itu. Setiap rukun tu ada tumakninah dia. Nak untuk dapat tumakninah ada bacaan tasbih dia. Sujudnya ada baca tasbih, rukuknya ada baca tasbih, duduk antara dua sujud ada baca doanya. Itu pun tumakninah. Tidalnya pun ada tumakninah. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, katsiran thayyiban barakan fi. Ini bila mana baca tasbih itu, bila mana kita berhenti sekejap nak baca tasbih, itulah tumakninah. Kalau kita tak ada tasbih itu, tak ada satu macam ni, tak ada satu pegangan kita, adakah kita dapat tumakninah ataupun tidak. Tuan-tuan faham maksud saya? Itulah antara yang kita boleh pegang supaya kita dapat tumakninah, itulah dia. Tasbih tadi.
Ni. Begitu juga rukuk. Makna kata kalau kita dapat mencecah tangan pada kepala lutut dan disertai dengan bacaan tamak-ninah, bacaan tasbih, kita dah dapat tamak-ninah dah. Maka dapatlah rakaat itu. Ditambah juga pengarang kita Al-Bayan disyaratkan supaya makmum masbuk ini mendapat tamak-ninah dalam rukuk sebelum imam bangkit daripada hak rukuk yang dikira itu. Disebut dan dinyatakan juga para ulama-ulama yang lain. Maka fahamlah kita dalam semua keadaan yang kita ceritakan tadi, makmum tidak dikira mendapat rakaat, dan menurut jumhur ulama dalam mazhab Syafi'iyah. Kerana apa? Hanya perbuatan berdiri dan bacaan Fatihah yang digugur daripada masbuk. Mana kalau kita dalam keadaan masbuk tadi, kita kena berdiri satu dan digugurkan baca surah Al-Fatihah dan kita terus rukuk. Dan kerana apa? Imam sudah menanggung bacaan kita. Masa itu kita tak baca Fatihah dah. Kerana apa? Imam dah top up kita punya bacaan. Itu saja. Adapun rakaat yang kedua, kalau kita tak baca Fatihah, kita tidak ditanggung oleh imam bacaan kita tadi. Hanya keadaan tadi itulah, beberapa perkara tadi. Adapun yang selepas itu, kalau kita tak baca Fatihah, tadi kita bincang awal-awal, lambat mungkin, imam tak top up bacaan kita. Kita macam mana pun wajib membacanya surah Al-Fatihah itu. Imam tidak tanggung rukuk makmum tadi, tanggung apa sajanya. Dia kena buat, kena settlekan semualah. Kerana apa? Rukuk kita yang kita buat ini tidak boleh ditampal, ditop up dengan sujud sahwi, tak boleh. Dia mesti ditop up dengan rakaat ataupun diulang balik kat mana dia tertinggal tadi. Kalau dia ketika mana dia rukuk, dia mungkin terlupa tadi aku lupa baca Fatihah, dia kena return balik kembali pada qiyam, baca Fatihah balik. Gitulah keadaannya. Ya. Khalas. Sambung sikit boleh tuan-tuan? Ya, imam memanjangkan rukuk. Persoalan, ketika berada dalam rukuk, adakah imam harus memanjangkan rukuknya jika dia merasakan ada orang lain yang turut ingin berjemaah dan telah melakukan takbiratul ihram? Tadi kita bincang. Disebutkan juga para ulama dalam bab ini disunatkan kepada imam untuk memanjangkan rukuk bagi menunggu orang yang untuk selesaikan takbiratul ihram. Allahu akbar. Allahu akbar. Tamak-ninah untuk rukuk. Beri tegak dulu dan rukuk bersama dengannya, dan sunat untuk menunggu para jemaah. Dan menurut pandangan yang paling sahih antara Imam Syekh Razi, dia kata apa? Kebanyakan ulama lain dalam kitab Al-Majmu' mengatakan sunat secara mutlak untuk menunggu masbuk dengan menepati berapa syarat. Ada syarat dia nak tunggu. Pertama, makmum tadi telah berada dalam masjid dalam surau ketika mana imam nanti dalam solat. Kalau dia teng naik motor, ni kenal motor ni, mungkin dia kenal kan, tak payahlah tunggu. Sujud rukuk bangkit je lah, sami Allah man hamidah. Tapi kalau dia dah dalam masjid, dah nampak dia buka pintu, masuk pintu kan, mungkin dia letak kunci dia kat bawah, dia tahulah ni dalam masjid, sunat tunggu. Tapi kalau dia sampai bunyi motor dia kuat, kita tahu ini baru sampai ni, tak payah tunggu, jalan tuan-tuan, jalan dia. Dan penantian tidak terlalu lama, jangan lama sangat. Dan penantian tadi semata-mata bukan emosi kita, bukan sebab dia kawan kita, tak. Sebabkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa dia nak solat? Kerana Allah, dia nak solat untuk menjunjung sunnah Nabi, kita buat itu. Bukan kerana menjaga hati makmum, bukan kerana dia kawan kita, tak. Kerana apa kita buat? Kerana Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat jemaah solat berjamaah sama-sama, syiar ini. Ini disebut. Dan ini disebut oleh Imam Syafi'i, sunat. Dia ada juga syarat-syaratnya. Dia bukan boleh main tunggu lama, tak. Ada kaedah. Dia mesti jemaah tadi berada dalam masjid, dalam surau. Kalau dekat luar lagi sedang ambil wuduk, tinggalkanlah. Lama-lama tak boleh. Sebab dia ni kita kena lihat masalah keseluruhannya. Dan kita menanti tadi sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, bukan kerana jaga hati makmum, bukan membezakan dia ni orang yang berpengaruh, berjawatan, kita hormat dia, tidak, kerana Allah. Itu antaranya. Sekiranya imam merasakan ada satu orang yang baru masuk dalam masjid ketika mana duduk tasyahud akhir, tahiyat akhir, adakah dia disunatkan untuk menunggu juga? Ni persoalannya.
Pengarang kitab Al-Majmu' mengatakan pendapat yang sahih iaitu disunatkan imam menunggu dengan menepati syarat sebelum ni. Sama syarat dia. Dalam masjid bukan tidak terlalu lama. Kerana apa? Hal ini menyebabkan makmum akan dapat pahala berjamaah. Sebab penantian sebagaimana makmum mendapatkan rakaat pada rukuk tadi. Ini disebut oleh para ulama. Maka ini antara tempat-tempat yang sunnah untuk kita membantu para jemaah kita. Paling yang sahih. Dan ada orang kata perbuatan tadi menunggu, adakah perbuatan yang di luar solat ataupun perkara-perkara yang makruh? Tidak. Disebut oleh Imam Syirazi, perbuatan tersebut tidak dikirakan makruh. Sama kiasnya, sama seperti penantian dalam solat khauf. Solat khauf ni apa? Ketika mana perang, tuan-tuan ya. Kan kalau dua saf tadi, orang yang depan tu rukuk, sujud, kita yang di belakang qiyam lagi berdiri kan, tunggu dia naik baru kita rukuk. Kiasnya begitu. Menanti samalah kiasnya penantian dalam solat khauf. Imam berdiri tegak, maka mendapat dua-dua dapat pahala berjamaah. Ini disebut oleh para ulama, antaranya pengarang kitab I'anah Talibin juga. Ini antaranya. Puan, ada masa lagi ya? Okay. Jadi ni tajuk yang baru pula. Ada perkongsian tuan-tuan nak kongsi apa-apa? Tadi boleh faham je? Jadi mudah-mudahanlah sedikit knowledge yang kita dengar hari ini dibahas oleh para ulama boleh kita amalkan kalau itu terjadi pada diri kita mungkin. Ini antaranya. Supaya apa? Kita ibadah kita dalam keadaan kita tahu, faham. Sebab ramai di luar sana ibadah mereka kurang ada kefahaman, disertai dengan kefahaman pada mereka. Sebab itu kadang kita bimbang, takut-takut solat kita ni lara aja. Adapun kalau dia jahil, lain ceritalah. Jahil, Allah Ta'ala akan timalah ibadahnya. Tapi kalau dia satu orang yang faqih, yang faham, yang sentiasa upgrade dia punya knowledge agama dia, ini kena tahulah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, sekadar ini sajalah untuk kita malam ini. Sebab ni tajuknya baru ni, panjang sikit. Imam telah selesai rukuk pada rakaat yang terakhir. Macam mana kita nak settlekan perbahasan tentang kaedah solat berjamaah. Jadi boleh tuan-tuan kita tangguh. Jadi antara inilah perbahasan kita. Imam. Oh ya. Ni. Asasnya betul dah. Pakai mask ni asasnya ya dari hadis Nabi SAW, makruh kalau tak ada keperluan. Tak ada keperluan makruh lah. Tapi kalau keperluan tidak makruh. Bahkan menjaga jiran sebelah ini bahkan wajib. Kalau tak ada keperluan makruh. Tapi kalau ada keperluan tak makruh, bahkan dia tuntutan supaya jaga sekitar jemaah kita ni. Ni supaya tidak menjangkiti apa-apa. Itu the basic dia, simple dalam agama ni. Apa-apa kalau ada datang kemudaratan, dia walaupun benda tu menjadi haram sekalipun, contoh tuan-tuan, darurat makan babi apa hukumnya? Tak, basic makan babi hukumnya? Waktu darurat hukumnya? Haram juga, tak adalah waktu darurat halal, tak. Tapi dibolehkan. Kerana darurat. Darurat, macam itulah kiannya. Makruh, tapi darurat maka boleh. Babi makan dia sampai kiamat pun tetap haram. Cuma waktu itu dibolehkan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, diboleh makan-makan untuk sedikit, untuk keperluan hidup. Boleh. Bukan waktu itu halal, tak. Haram tetap haram. Cuma waktu itu dibolehkan. Sama juga ni kiasnya. Waktu tak ada apa keperluan, tak boleh pakai lah, makruh. Tapi ada darurat, boleh. Tak jadi apa-apa hukum itu. Kalau dia sesama, kalau dia sesaja pakai, tak ada keperluan, tak adalah makruh. Janganlah. Kita kalau boleh, al-khuruj minal hilaf mustahab. Keluar daripada pandangan hilaf itu sunat. Dulu-dulu masa COVID pakailah. Selepas COVID habis pun dia masih pakai lagi. Anggaplah dia tak berapa faham agaknya.
Kita nak melarang pun payah juga Imam Wallahu alam. Tapi maknanya gitulah cakap dia. Gini. Tapi kadang bukan satu orang bukan kadang kita cakap dia dengar kita cakap. Dia ada stand dia mungkin. Sah juga Imam okey je, saya tutup Tutup A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ta'ala hikmataka wa nashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji, ambil ambil tu. Terima kasih.